Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimahullah, pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Alhamdulillah, kita masih lagi dikekalkan dengan kehidupan, dibekalkan kita dengan pelbagai bekalan yang baik untuk menjadi manfaat kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dibekalkan kita dengan iman, dibekalkan kita dengan tauhid, dibekalkan kita dengan ma'rifah, di mana kesemua bekalan ini ialah bekalan utama untuk menjadikan kita tetap berada di atas apa yang disebut sebagai siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan iman, Islam, tauhid, ma'rifah, ilmu dan hikmah, kita akan terelak daripada menjadi manusia yang munafik. Kita akan dijauhkan daripada sifat nifak, yang mana sifat nifak itu seolah-olah bayangan bagi manusia. Kata Huzaifah bin Al-Yamani rahimahullah, salah seorang sahabat yang hebat yang dilantik oleh Nabi menjadi penyimpan besar rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah iaitulah Huzaifah bin Al-Yamani ini dilantik oleh Nabi menjadi penyimpan besar rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu daripada rahsia Nabi yang dia simpan ialah
tentang siapakah dia golongan yang benar-benar menjadi golongan munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang betul-betul kenal orang munafik, bilangan mereka dan bagaimana kehidupan mereka di Madinah pada waktu itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Rasulullah dan juga Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Pasal itu apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah bin Al-Yamani sering dirujuk oleh banyak manusia. Dia menjadi maraji' tempat rujuk umat tentang siapakah dia orang munafik, bagaimana sifat-sifat munafik. Walaupun dia tidak buka apa rahsia yang disebut sebagai rahsia besar Nabi itu tetapi iaitulah maknanya dia bagi bayangan-bayangan tentang ada tak munafik lagi di atas muka bumi Allah. Lalu kata iaitulah bahawa sesungguhnya Huzaifah bin Al-Yamani, sifat nifaq ialah satu sifat yang tulis zaman. Iaitulah sifat nifaq ini ialah sifat, dan kemudian orang yang bersifat nifaq dipanggil munafik, di mana munafik dan sifat nifaq ini tulis zaman. Apa makna tulis zaman? Sentiasa akan ada sampai hari kiamat. Bukan sekadar di zaman Nabi. Mungkin generasi pertama munafik tu semua pakat mati dah, habis dah. Yang kita sebut dengan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, habis dah. Sebab dia sudah mati. Begitu juga timbalannya yang bernama Maqat bin Qushair bin Qais pun mati dah, habis dah. 318 orang di kalangan puak munafik di Madinah tu pun mungkin semua dah mati dah, habis dah. Jadi maknanya generasi yang munafik tu semua habis dah. Tapi jangan lupa sifat-sifat munafik yang melahirkan manusia menjadi munafik itu tulis zaman, ada sampai kiamat, tuan-tuan. Pasal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya membentangkan kepada kita banyak sekali sifat-sifat munafik yang tuan-tuan selalu dengar. Antaranya bercakap mohong, berjanji mungkir, kemudian amanah yang diberikan itu disia-siakan dan dikhianati. Ada pula hadis yang lain yang Nabi sebut, antaranya iaitulah wa iza khasama fajaro. Sifat utama golongan munafik ini iaitulah apabila dia bermusuhan, apabila dia berkelahi, apabila dia berbeza pendapat, maka dia akan mula menjadi jahat dan melampau di atas muka bumi Allah. Itu antara sifat utama munafik, tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya macam bila dia berkelahi. Berkelahi ni maknanya kadang-kala kita memang berkelahi. Ada benda yang kita nak kena berkelahi, boleh, tak ada masalah. Tambah berkelahi itu di atas yang hak, memang patut kita berkelahi. Tapi ingat, jangan melampau. Kerana orang yang berkelahi dia melampau, maka dia merupakan ada padanya sifat munafik. Kita kena jadi manusia yang adil. Kata ulama,
termasuk kepada musuh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak melampau tu maksudnya hak betul kita kata betul, hak salah kita kena kata salah. Jangan semata-mata kita berkelahi semua yang keluar daripada musuh itu semua salah belaka di atas muka bumi Allah. Itu kaedahnya. Jadi malam ni kebetulan petang tadi duk rojok satu kitab disebut oleh seorang ulama yang terkenal, ulama hadis yang disebut dengan namanya Al-Hasan. Beliau telah menyebut sungguh-sungguh iaitulah jauhkan diri kita daripada perlakuan golongan munafik, dan iaitulah jauhkan diri kita daripada sifat-sifat nifak yang disebut sebagai golongan munafik. Apa dia? Antaranya ciri utama iaitulah sifat nifak yang boleh melahirkan dia sebagai munafik, iaitulah dia sebut inna minan nifaq, sesungguhnya antara sifat nifak yang paling utama iaitulah ikhtilaf, berbezanya. Satu, apa dia yang berbeza? Iaitulah orang munafik ini selalu berbeza al-lisan wal qalbi, iaitulah lidah dan hatinya. Dia kalau dia beriman hanya pada lidah, tidak pada hati di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul beriman, lidah dia beriman, hati dia pun beriman. Tu baru betul beriman. Tapi kalau hanya lidah tetapi hati tidak beriman, macam golongan munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kira apa jua reason dia, tidak kira apa jua alamat dia, tidak kira apa jua sebab dia, maka dia sudah ada tanda-tanda dan sifat orang yang munafik di atas muka bumi Allah. Pasal itu kita nak bagi lurus, bagi jadi teli betul-betul lidah dengan hati. Bagaimana kita nak bagi betul-betul lurus hati dan juga iaitulah maknanya lidah tidak lain dan tidak bukan iaitulah melalui iman, dan iman itu dijana oleh antaranya ialah ilmu yang kita dapat di atas muka bumi Allah. Pasal itu kita bersyukur sungguh-sungguh pada Allah sebab kita terpilih sekali lagi untuk benar-benar menjadi orang yang berilmu. InsyaAllah akan samalah, iaitulah hati dan juga lidah kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara ciri sifat nifak, tuan-tuan. Yang pertama kata Al-Hasan. Yang kedua kata Al-Hasan, yang ni pun kadang-kala ada pada kita, iaitulah ikhtilafus sirri wal alaniyah. Apa maksud dia? Iaitulah berbezanya luaran, ataupun iaitulah rahsia, ataupun iaitulah maknanya bersembunyi dan juga terang-terang di atas muka bumi Allah. Berbeza tu contoh ibadat yang kita buat. Ibadat kita bersama dengan manusia lain, ibadat kita buat sorang-sorang lain. Lain tu lagu mana? Hak manusia ni kita punya lendik, kita punya jaga ibadat kita. Pasal apa? Malu ke orang, takut sagi orang tengok, orang kata ibadat kita tu ibadat yang tidak sempurna. Tapi bila kita buat sorang-sorang, macam semayang lah
Ketika sembahyang berjamaah ni, dia tertib sungguh-sungguh, dia lendik sungguh-sungguh. Tapi bila sembahyang seorang-seorang, dia buat sekupang seduit ataupun dia buat sambil lewa sekadar untuk menyelesaikan fardunya semata-mata di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jaga tuan-tuan, kalau berbeza fi sirri wal alaniyah ni, kita sudah ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda nifak di atas muka bumi Allah. Pasal itu bukan senang nak buang sifat nifak ni tuan-tuan. Tu yang kita kena belajar, terus belajar. Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar pun dia duduk sehari-hari, dia sentiasa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iaitulah dia melihat binatang, contohnya tengok burung yang terbang, tengok pula kucing yang sedang berjalan, tengok pula binatang kambing yang hidup di dalam kandang yang seolah-olah tidak memikirkan apa sahaja, yang dia kira senang makan rumput begitu saja ataupun daun-daun kayu. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Untunglah kamu wahai binatang, kerana kamu hidup macam aku hidup. Kamu bersenang lenang di atas muka bumi. Apabila kamu mati, kemudian kamu akan dijadikan balik di dalam keadaan tanah. Iaitulah macam Tuhan sebut kepada binatang, kunu turaba, jadikanlah diri kamu itu semua balik menjadi tanah. Allah Ta'ala kata kepada binatang macam tu, semua pakat jadi tanah balik. Tak akan dibicarakan oleh Allah, tak akan dihisab oleh Allah, tak akan dimizan oleh Allah, tak akan disirat oleh Allah. Tapi berbeza dengan aku, di mana besok aku akan iaitulah dibicarakan oleh Allah. Tambah-tambah aku ni seorang khalifah, maka Allah Ta'ala akan tanya aku tentang rakyat aku, bagaimana aku menguruskan mereka. Maka iaitulah aku juga akan melalui hisab, aku akan melalui mizan aku akan melalui sirat, yang iaitulah maknanya aku bimbang, aku tidak selamat melalui kesemuanya ini. Tu dia Sayyidina Umar tuan-tuan. Satu lagi Sayyidina Umar ni dia teriak juga sampai dia sebut, aku sudah menjadi munafik, aku sudah menjadi munafik, aku sudah menjadi munafik. Ditanya oleh Ka'ab bin Malik kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mu'minin, pasal apa hang kata hang sudah jadi, yang sudah jadi munafik? Dia kata, wahai Ka'ab, macam mana aku tak kata macam tu? Kerana adanya sifat padaku berbeza-beza. Aku takut pada Allah ketika berada bersama Nabi. Tetapi bila aku berpisah dengan Nabi, aku berada bersama ahli keluargaku, aku lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu dua wajah yang berbeza? Dan bila ada dua wajah yang berbeza, disebut bahasa Arabnya Zulwajhain. Bukankah Zulwajhain itu ialah sifat utama nifak di atas muka bumi? Tu dia tuan-tuan. Manusia hebat. Sayyidina Umar pun boleh fikir sampai lagu tu
maknanya kita pun tak mustahil akan dihinggapi dengan virus-virus macam tu. Jadi nak ubat virus tu ialah dengan ilmu. Maka dengan sebab itu untunglah kita, sebab kita masih terpilih menjadi manusia yang dapat menghidupkan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dengan majlis ilmu, dan Tuhan matikan kita tidak lain dan tidak bukan tetap di dalam keadaan beriman dengan sempurna pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Cukuplah sedikit muqaddimah. Kita sambung balik perbahasan kitab kita yang kita duk mutalaah begitu lama di masjid ini, iaitulah kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Hasil karangan seorang ulama, iaitulah Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullah. Baik, kita sambung pada muka surah 30, iaitulah syarat-syarat sahnya sembahyang di dalam keadaan terlibat dengan permulaan semayang dan ada kaitan dengan semayang. Banyak dah kita tengok syarat-syarat tu, antaranya menutup aurat. Apa dia lagi? Iaitulah maknanya yakin masuk waktu. Dan malam ni kita nak sambung tang mana? Iaitulah tang ni tuan-tuan. Kuliah terakhir kita dulu 21 hari bulan 11. Baik, kita sambung balik kuliah kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan syarat sah sembahyang lagi, iaitulah dan menghadapkan qiblat. Maknanya salah satu perkara yang paling penting di dalam sembahyang, salah satunya ialah kita menghadapkan dada kita kepada qiblat. Yang qiblat tu Allah Ta'ala jadikan sebagai lambang tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu yang kita menghadap qiblat, iaitulah Ka'batul Musyarrafah. Ada banyak orang buat keluar hujah, tambah-tambah orang kafir dia buat keluar hujah, dia kata orang Islam pun semayang, iaitulah menghadap ke mana? Menghadap ke batu. Maka mereka itu juga menyembah batu. Salah. Pasal apa salah? Bukan kita sembah Kaabah, tapi Kaabah tu hanya syiar litawajjuhi, untuk menghadap ataupun iaitulah bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana iaitulah maknanya kalau Tuhan perintah untuk menghadap ke mana pun, di situlah kita akan tawajuhkan, iaitulah maknanya dada kita kepada qiblat. Kalau kita nak tengok hujah, boleh buka, iaitulah surah Al-Baqarah ayat 141, 142, 143, 144 dan 145 yang menceritakan khusus tentang pertukaran qiblat. Di mana qiblat dalam Islam ni, kebetulan semalam saya mengajar di Masjid Taman Selasih kitab tafsir Nurul Ihsan ayat 142. Maknanya cerita bab tu lah. Bagaimana qiblat sendiri kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan sahabat terlibat dalam sembahyang menghadap kiblat ni, iaitulah maknanya 3 kali 2 kali berlakunya pertukaran kiblat. Mula-mula sembahyang, iaitulah yang disembahyangkan oleh Nabi dan sahabat, iaitulah selepas daripada Nabi menerima watikah ibadah sembahyang, iaitulah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka belum berlaku hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak berlaku lagi peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab peristiwa Isra dan Mi'raj ulama sebut berlaku 1.5 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi sudah bermula ibadat semayang. Maka mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, waktu itu Nabi dan sahabat semayang menghadap ke mana? Maka jawapannya jumhur ulama, boleh buka kitab I'anatul Talibin Syekh iaitulah Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama agung iaitulah berbangsa Malayalam Islam, daripada bumi Kerala, India tuan-tuan. Dia merupakan seorang ulama fiqh yang ulung bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin, iaitulah disebut bahawa sesungguhnya iaitulah mula-mula sekali sahabat dan Nabi sembahyang menghadap ke Kaabah. Pasal apa menghadap ke Kaabah? Saja-saja kan nak menghadap ke Kaabah? Tak. Pasal yang ni perintah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila Nabi melakukan hijrah, kemudian iaitulah sampai di Madinah, tapi belum sampai di bandar Madinah, maka Nabi mula-mula iaitulah singgah dulu di satu penempatan nama dia Quba. Maka di situ Nabi bina masjid, iaitulah maknanya yang dinamakan sebagai Masjid Quba, masjid pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hari lepas Nabi menginap di Quba, maka Nabi bertolak. Kemudian selepas itu Nabi tiba di Madinah. Maka Nabi duduk dulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian mula terbinanya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah Nabi bersembahyang, tetapi waktu itu Nabi menghadap ke mana? Qiblat itu diarah oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Iaitulah maknanya Nabi terima itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dan sahabat pun ketika berada di Madinah semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? Ada banyak pendapat ulama. Ada ulama kata 24 bulan. Ada ulama kata 18 bulan. Tapi pendapat yang asah iaitulah 16 bulan Nabi dan sahabat semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Lepas tu, iaitulah lepas cukup 16 bulan, turun pula ayat daripada Allah, wahyu Allah turun. Banyak pendapat ulama, ada ketika sebut kata Nabi ketika tengah semayang, ada kata Nabi tak semayang, perintah dan ayat tu turun. Ada pendapat ulama yang kata ketika Nabi sembahyang Zuhur 2 rakaat lah,
mayang duk ngadap ke Baitul Maqdis ni, iaitulah turun ayat Nabi mangkit dah, iaitulah masa berdiri pada rakaat yang ketiga Nabi berpusing 180 darjah belakang menghadap ke Kaabah pula, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nabi pusing belakang terus. Pasal apa? Pasal Madinah dengan Palestin berada di utara Madinah. Utara lah. Lepas tu bila dah diperintah untuk pusing menghadap ke Kaabah, Nabi pun pusing, iaitulah maknanya Mekah berada di selatan Madinah. Maknanya utara pusing selatan, pusing belakang betul. Sahabat pun tengok Nabi buat di dalam satu masjid yang dinamakan Masjid Qiblatain, maka sahabat pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni bukti utama menunjukkan bahawa iaitulah Kaabah ke kiblat ke, maknanya itu hanya lambang tawajuh kita pada Allah untuk dipusatkan penumpuan. Yang kita sembah siapa? Allah. Bukan kita sembah objek dah. Pasal itu dalam ayat Al-Quran banyak Tuhan sebut kalau di mana pun Tuhan arah, tentulah kita akan tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hikmah banyaklah. Kalau kita tengok pada ayat 142 surah Al-Baqarah dia mula masuk pada juzuk kedua, walaupun masih surah Al-Baqarah. Mula-mula daripada sayaqulus sufaha sampai beberapa ayat lagi lah. Dalam tu tuan-tuan boleh tengok huraian dia untuk kita ambil i'tibar. Dalam peristiwa pertukaran kiblat ni tuan-tuan, satu lambang dia nak sebut kita macam sebut tadi, iaitulah kita menghadap kiblat ni kerana iaitulah perintah Allah, tempat pusat tawajuh, bukan kita sembah. Iaitulah apa-apalah Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, bukan kita sembah Allah, tapi itu tempat tujuan untuk tumpukan ibadat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga kalau kita tengok peristiwa penting tu, bagaimana iaitulah Nabi dan juga sahabat mereka diuji dengan pertukaran kiblat tadi, mereka tetap tunduk dan mengikut apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu siapa ikut kuliah saya semalam saya sebut tuan-tuan, bagaimana iaitulah antaranya disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Jurjawi. Dia sebut apa tuan-tuan? Dia kata di sebalik peristiwa pertukaran kiblat ni sebenarnya iaitulah Rasulullah mulanya menghadap ke Kaabah, dan Rasulullah selesa dengan menghadap ke Kaabah ni tuan-tuan. Pasal Kaabah ni ialah di situ adanya Kaabah, di situ adanya Hajarul Aswad, batu yang datang daripada syurga tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dan dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga dibina oleh Nabi Ismail, tok nek tok nyang dia, sebagai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah Allah taala arah ketika di Madinah menghadap kepada Baitul Maqdis, Nabi ikut pasal itu perintah Allah. Walaupun Nabi ni dia lebih maknanya berat kepada iaitulah Kaabah tuan-tuan.
Dan ada orang tanya saya dulu, pasal apa Allah Ta'ala perintah menghadap ke Baitul Maqdis? Jawapannya, iaitulah kerana Allah Ta'ala nak melembutkan hati orang Yahudi. Pasal Yahudi ni dia banyak di Madinah, tuan-tuan. Dan Yahudi pun dominan di Madinah. Jadi pendek cerita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, sebab itu Allah Ta'ala perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi sentiasa berdoa pada Allah supaya iaitulah Allah Ta'ala, maknanya iaitulah kalau boleh, maknanya tukar supaya iaitulah dapat menghadap kepada Kaabah. Allah Ta'ala perkenan, iaitulah doa Nabi, pasal itu dipindah balik ke Kaabah. Cuma ada hikmah juga, iaitulah maknanya kita boleh tengok perangai Yahudi ni, tuan-tuan. Yahudi ni dia tak akan lembut hati sampai bila-bila. Pasal itu Tuhan laknat dia sampai bila-bila, tuan-tuan. Jadi boleh nampak malah pertukaran kiblat tu pula jadi bahan isu kepada Yahudi untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, isu yang dibawa bila Nabi sampai di Madinah, Nabi semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka sebut pula, iaitulah sesungguhnya Muhammad ni tak betul. Pasal apa? Pasal dia kata agama Islam yang dia bawa betul, tapi menghadap ke Baitul Maqdis, tempat iaitulah yang cukup suci bagi kami orang-orang Yahudi. Dia buat keluar isu tu pula. Lepas tu bila tukar pula mai ke Kaabah, dia kata pula iaitulah tengok Muhammad ni memang bawa agama tak betul. Pasal apa? Agama yang tak tetap, kiblat pun boleh berubah-ubah. Dia buat keluar isu lagu tu pula. Satu pengajaran dia, iaitulah kalau nak kira hujah yang dibawa oleh musuh Islam ni, tuan-tuan, pakai kita tak boleh buat apa. Tu yang ada kalanya bila kita tengok isu-isu apa pun yang dibawa oleh musuh-musuh Islam yang nak menjahannamkan Islam dan perjuangannya, jangan duk layan sangat, jangan duk peduli sangat. Kita teruskan usaha kita untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat macam Tok Guru saya sebut dulu, kita memperjuangkan Islam ini ibarat kita nak pergi di satu tempat. Dalam perjalanan tadi, iaitulah kita kena lalu satu padang yang cukup luas. Berjalan penuh, lekat temucut dekat kaki seluar kita, kaki kain kita tu lekat temucut penuh. Kita pun berhenti cabut kemucut satu, pakai tak sampai, tuan-tuan. Jalan pula cabut kemucut pula. Bila nak sampai? Lah ni biar pi kemucut tu dulu, biar terus sampai dulu, baru kita cabut sungguh-sungguh. Yang tu yang semua memperlambatkan dan sebagainya. Iaitulah perjalanan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab perjuangan ni memang lagu tu dah. Perjuangan Islam ni memang lagu tu dah. Dia punya tabiat dan sebagainya. Pasal itu salah satu syarat utama sembahyang ialah menghadapkan kiblat dan berbetulan dengan sekalian badannya. Maka jika keluar daripada berbetulannya kiblat, jikalau dengan setengah badannya sekali
sekalipun iaitulah tiada lah sah sembahyangnya. Ingat dah, macam kita sembahyang, iaitulah maknanya kita pusing dengan sengaja. Kita pusing dengan sengaja, walaupun setengah badan kita yang terpisah tadi ni tuan-tuan, maka sesungguhnya dalam keadaan tadi iaitulah artinya sembahyang kita batal. Tapi alhamdulillah lah, jarang kita jumpa lah dalam masyarakat kita ni dia bergerak sampai terpisah dia punya, iaitulah orang panggil apa, dada dia daripada kiblat. Tapi iaitulah kerap kita jumpa juga, macam masa dia bagi salam. Ada setengah duk tengok tu dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Tak dan nak habis warahmatullah tu dia pusing. Dia sepatutnya pusing badan. Pusing kepala, bukan pusing dada. Sebab dada masih perlu menghadap kiblat sampai iaitulah rukun yang lain. Tapi tak, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Maknanya yang ni ada ulama kata, maka bimbang hak semayang dia tadi terbatal daripada awal. Pasal apa? Pasal iaitulah berubah kiblat. Tapi yang ni ada perbahasan banyaklah juga di kalangan ulama. Cuma kita kena ihtiyat, yakni berhati-hati di atas muka bumi Allah. Pasal itu jadikan tabiat, macam guru saya sebut, jadikan tabiat bila bagi salam ni jangan pusing badan. Yang kita nak pusing iaitulah kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadikan tabiat macam tu tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, supaya selamat sembahyang kita, untuk kita ambil i'tibar di atas muka bumi Allah. Tapi boleh tak kalau kita sembahyang, sah tak kita sembahyang kalau sekiranya tidak menghadap kiblat? Ada juga sahnya tuan-tuan. Ada sembahyang yang tertentu yang diizinkan oleh syarak kita tidak menghadap kiblat tuan-tuan. Apa dia sembahyang itu? To be continued. Tanda tentu tuan-tuan, dan harus meninggalkan berhadap kiblat. Maaf, malah ni kena awal sikit, bukan siapa masuk waktu saya kena berhenti. Ada mesyuarat penting tuan-tuan, dalam perjuangan. Takat itulah kuliah saya, untuk kita ambil i'tibar di atas muka bumi Allah. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Marilah sama-sama kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain ataupun tahun depan, dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.